Okey. Tuan, nak tanya sikit Tuan. Sebab macam saya kan dah lama dalam program Tuan. So saya banyak latih anak muda. Sekarang banyak anak muda dia ada masalah dari segi banyak tentangan daripada family kan. So belajar pandai tapi dia nak berniaga tapi masih belajar. So apa tips Tuan untuk Macam mana nak buat? Okey, sini sikit, dekat sikit. Okey, so ni Syakir. So Syakir ni sekarang dia belajar manage anak-anak muda lah. Tim muda kan, belasan tahun, 20-an. So ni adalah cabaran yang memang saya yakin semua anak-anak muda akan lalui kan. Tentangan keluarga, tentangan mak ayah. Tapi kita dalam keadaan kita nak jadi anak-anak yang soleh. Okey guys, so ada tips dia. Pertama sekali, kita kena tahu kenapa mak ayah kita ni bersikap macam tu, bersikap keras kat kita kalau kita nak start buat bisnes dan sebagainya. Pertama sekali, mana ada mak ayah yang nak tengok anak dia hancur, betul tak? Kan? So sebenarnya mak ayah kita concern, mak ayah kita sayang kita. Sebab tu dia risau dan sebagainya. So tips dia guys, yang ramai anak muda silap adalah yang ni kena betulkan. Yang pertama sekali, kan, bila kita bercakap, bila mak ayah kita mempertikaikan apa yang kita buat, first kali apa kita buat adalah diam. Jangan argue apa dia cakap, jangan mempertahankan diri kita, jangan bagi tahu dia silap dan kita betul, ini salah. Okey? Bayangkan mak ayah kita hidup dengan pemikiran yang telah dibina selama 30-40 tahun. Dia ada pemikiran dia. Kan? Tapi bila kita lalui hidup yang real sekarang ni, kita nampak ada banyak peluang lagi, kan? Tapi kita tak boleh nak yakinkan dia orang. Sebab dia orang dah ada mentality yang berpuluh tahun dia orang telah develop. Jadi apabila kita cenderung untuk dia orang faham bila kita start nak betulkan diri kita, mempertahankan diri kita, apa berlaku? Kita akan mengeluarkan kata-kata yang akan mengguriskan hati dan ni akan menjadi kita kena halau daripada rumah, lagi tak best. So tips dia, diam. Diam ni bukan bererti kita kalah ataupun kita setuju dengan apa mak ayah kita cakap. Diam bermaksud kita menang. Diam untuk menang, iaitu kita diam, kita tak melukakan hati mak ayah kita dan kita jadi anak soleh. Jadi anak soleh ni menang. Faham tak? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pertama sekali anak-anak muda ni kena firm dulu. Dia kena decide dia nak jadi apa. Ni dia pun 50-50, kejap nak jadi usahawan, kejap tak nak, kejap susah, kejap okey. Dia kena firm. So bila dia dah firm dengan apa yang dia nak buat, dia kena perjuangkan apa yang diimpikan dan cita-cita dia. Dia yang kena berjuang dengan cita-cita dia tu. Dia tak perlukan approval sesiapa. So apa dia kena buat? Buat yang terbaik dalam apa yang dia buat tu. Buktikan kepada mak ayah dia dengan result, bukan dengan kata-kata untuk mempertahankan diri. Okay, yang kedua mesti decide. Dia decide, betul tak nak jadi usahawan? Sanggup tak? Tak kisah dari 10A ke, 5A ke, 6A ke, dia sanggup tak nak jadi usahawan? Betul tak dia nak pilih jalan ni? Okay? So yang ketiga, banyakkan menggunakan kata-kata maaf. Kan? Minta maaf. Bila mak ayah kita cakap ini, kita minta maaf. Minta maaf mak, minta maaf mak, minta maaf mak. So mak ayah mana yang tidak cair hati dia dengan anak dia minta maaf. Dan kita kena tunjukkan jadi orang lebih baik, lebih positif, wajah kita semakin ceria. Faham tak? So yang seterusnya, jangan cerita kat mak ayah kita apa problem yang kita lalui. Cukup kita mak doakan saya dipermudahkan urusan hari ni. Faham tak? Doa mak kita. Dan kita jangan cerita kereta rosak, tak ada duit, susah. Jangan cerita. Jangan cerita apa pun kesusahan yang kita lalui. Sebaliknya kita fit mind dia, kita okey, kita best, kita seronok, kita happy. Faham tak? Okey. Yang seterusnya adalah kita jadi anak yang lebih bertanggungjawab. Kan? Lebih bertanggungjawab, selalu berkomunikasi dengan adik-beradik. Lebih menunjukkan sikap yang lebih baik. So itu cara dia. Bukan cara dengan kita mempertahankan diri kita. Akhirnya kita akan lukakan hati beberapa itu. Faham tak? So tips dia pada sesiapa korang ni kan, betul, memang tak ada mak ayah yang akan setuju bila kita start nak buat benda yang diorang tak buat. Betul tak? Dan bila kita tak dengar advice dia, bukan bermaksud kita betul dia salah. Bapak kita, mak bapak kita betul apa dia cakap tu. Korang kena ada secure income, kena ada kerjaya yang terjamin. Betul tak mereka? Betul. Tetapi untuk level dia orang. Kan? Tapi untuk level kita tak. Kehidupan sekarang kita tengok macam-macam kerjaya baru muncul. Ada yang sampai main game pun boleh buat kerjaya, betul tak guys? Tapi mak ayah kita
tak setuju benda ni. Dan bila mak ayah kita bersetuju dengan pemikiran mereka yang 34-40 tahun dulu, dan kita ambil keputusan untuk berdebat dengan dia, siapa menang guys? Mestilah mak ayah kita menang. Dan apa jadi pun, mak ayah kita adalah mak ayah kita, kan? So kita tak perlu menang pun berdebat dengan dia, dan kita sebaliknya minta maaf. Biar kita kalah, tapi kita kalah untuk menang. Kalah yang kita setuju apa dia, kita dengar dia cakap, bukan bermaksud kita setuju. Cuma kita tak nak melawan je, kan? Kita tak nak jadi anak derhaka, kan? Lepas tu setiap minggu bagi duit, tanya khabar dia. So akhirnya apa jadi kat mak kita? Perlahan-lahan dia akan setuju dengan apa. Saya ada banyak pengalaman, ramai orang sebelum ni memang tak dapat restu keluarga, kan? Tak dapat restu keluarga. Tapi kenapa jadi makin worse? Sebab bila dia start berkata-kata kepada mak ayah dia, kan? Sebab tu kita kena pilih diam. Diam, minta maaf, tunjukkan result, buat yang terbaik, kan? Jangan melawan apa pun. Cakap mak itu, mak minta maaf mak, minta maaf mak, doakan urusan saya, itu je. Cukup masa balik. Kalau mak itu tak nak salam pun, kita cium kaki dia. So akhirnya mak ayah kita agak-agak macam mana? Kita bukan jadi anak yang semakin tak dengar cakap. Ni silap. Bila mak ayah tak setuju, hilang daripada kampung 3 tahun tak balik. Bila balik pun tak berjaya juga. Itulah kau aku cakap tu, jangan buat, betul tak? Itu silap dia. Tapi bila kita datang balik, cium tangan, cium kaki, bawa rambutan, betik dan sebagainya, akhirnya bila kita down satu nanti, dia support. Ingat tak Long, dulu macam mana awak perjuangkan awak punya minat ni? Jangan down. Dulu ayah tak sokong, sekarang ayah sokong kau, jom kita pergi buat. Kan? So itu guys, tip hari ni, kongsikan guys tips ni kepada semua anak-anak muda yang saya yakin zaman sekarang ni zaman cabaran dia tak sama macam 30 tahun dulu. Tapi sesiapa parents kita yang hidup dengan pemikiran dulu, dia orang tak salah. Mereka betul mengikut apa yang mereka tahu, kan? Dan kita juga bukanlah salah, tapi kita faham dunia reality. So itu guys, saya Azri Walter, kita pejuang anak muda. Jus badai guys. Jus. What up? Hey, faham?